Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Muhammad Amirul Zakir bin Zulkifli dan mengambil kursus untuk subjek mantik al-hadis bersama dengan Ustaz Dr. Razali bin Musa Hafizahullah untuk SEM 6 ni lah. Jadi tajuk yang diberi atau tajuk yang dipilih adalah istiqra'. Ini perbahasan dalam mantik itu istiqra' atau makna bahasanya adalah induksi. Terjemahannya, baik kita pergi pada pengertian dia adalah istiqra' adalah pindahan makna pada bahasa, ialah induksi. Dari segi apa? Di segi makna bahasa dia. Di istilahnya pula ialah istiqra' merupakan satu kajian yang mana dilakukan pada perkara-perkara yang juz'iyah, yakni khusus sepenuhnya atau sebahagian daripadanya untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan secara umum yang menyeluruh. Jadi maknanya istiqra' ni dia lebih kepada satu kaedah. Kaedah yang mana ulama mantik buat, yang mana dipanggil untuk menjadi pendalilan sebagaimana ada dalam buku-buku ataupun karya-karya ulama tentang mantik, untuk mendapatkan satu hasil atau kesimpulan atau natijah daripada satu-satu isu atau satu masalah tu. Banyak kaedah-kaedah yang digunakan dalam mantik. Dipanggil pendalilan-pendalilan yang digunakan oleh ulama-ulama mantik untuk mendapatkan satu hukum ataupun macam-macam lah. Yang kita bahannya adalah untuk mendapatkan satu hukum. Allah alam. Ulama-ulama yang mahir dalam ahli bidang ilmu mantik ini juga mendatangkan bermacam-macam ta'rifan dan syarah dari segi definisi istiqra' ini, dan mereka mensyaratkan mana istiqra' itu juga mengikut fan ataupun seni ilmu yang berkaitan. Contoh kalau kita tengok kitab lama, kitab jawi, kitab lama lah, kitab turas tentang mantik, kita matan sulam ke matan syarahnya Idhahul Mubham, banyak lagi lah. Banyak dia bagi makna syarah, makna istiqra' tu mengikut fan ilmu mantik tu sendiri. Kalau ilmu akidah lah, kalau fiqh lah. Itu adalah kehebatan ulama-ulama kita lah. Antara karya yang menjadi rujukan bagi ulama kontemporer kini adalah seperti yang dinyatakan dalam kitab, terutamanya kitab Ikhtilaful Ijtihad wa Taghayyuriha wa Aktsaru Dzalik fil Futyabah. Maknanya dalam ni kitab-kitab yang baru lah, dalam moden gini ada juga memberi makna, definisi, maknanya perkembangan ilmu mantik tu semakin berkembang lah. Dari segi perkembangan ilmu tu, maknanya bahasa, definisinya apa, dia punya makna apa, cara-cara kaedah dia lagu mana, perbincangan tentang makna istiqra' tu sendiri. Yang mana membawa makna mengumpulkan atau menggabungkan antara satu sama lain. Ini adalah kaedah istiqra' lah, induksi kalau dalam bahasa Melayu. Pembahagian istiqra' kaedah atau terdiri pada dua jenis, iaitu istiqra' tam dan juga naqis. Ini biasa kita dengar lah kalau sebelum ni pun, subjek sebelum ni macam mantik qadim, bersama dengan Ustaz Engku Zaki pun dia banyak membahas ataupun berbincang tentang istiqra' tam dan naqis ni, pembahagian dua dia. Jadi istiqra' tam adalah pemerhatian atau penelitian pada seluruh bahagian-bahagian permasalahan tanpa meninggalkan satu sisa kecuali permasalahan yang berlawanan untuk menetapkan hukum atasnya. Untuk lebih memahaminya, istiqra' tam ialah merupakan satu kajian yang dilakukan terhadap perkara juz'iyah sepenuhnya. Dan sebagaimana kita tahu, contoh kita nak faham istiqra' tam ni, bagaimana seorang yang sakit badannya ataupun tak sihat, perlu melalui proses penelitian. Tiba-tiba jatuh sakit, kita pergi ke hospital, doktor, dia akan cek belaka. Cek semua itulah, dan melalui proses penelitian yang menyeluruh terhadap anggota mana yang menyebabkan sakit, jantung ke apa ke. Itu adalah istiqra' tam. Kaji belaka, nak tahu mana ada contoh badan ni sihat ke tak. Apakah ada masalah kesihatan dalam badan seseorang tu. Maknanya cek menyeluruh. Itu istiqra' tam. Jadi istiqra' ni adalah, tak pelik lah kalau ulama-ulama kita, ulama-ulama yang yang ahli sunnah kita sangat alim dalam bab mantik ni, ilmu mantik, bagaimana mereka menggunakan pendalilan-pendalilan untuk dari segi akidah, pendalilan yang yakin, bagaimana pendalilan yang zan, apa semua tu tak boleh tinggal lah ilmu mantik, terutamanya dalam bab istiqra' ni. Dan ada lagi lah kaedah-kaedah lain pendalilan tu. Jadi istiqra' naqis pula jadi jenis yang kedua, iaitu jenis
Kalau kita terjemah secara harfiahnya ialah induksi yang mana kurang penelitiannya dengan berlaku hanya pada sebahagian. Kalau istiqra' tam tadi, cek belaka semua tubuh badan tak, ataupun semua kereta. Kereta yang rosak nak tahu apa benda masalah ni tiba-tiba mampu contoh. Kalau istiqra' nakis pula dia melakukan sebahagian saja tak semua. Ulama juga meletakkan definisi istiqra' tam ini istiqra' nakis ini salah tu. Ialah kajian dilakukan pada sebahagian daripada perkara-perkara juz'iyah saja. Tak sama dengan istiqra' tam tadi. Dia pakai secara menyeluruh. Pada jenis ini tidak dipastikan permasalahan-permasalahan berlawanan hukum. Sehingga kesimpulan atau hasil hukum yang terbit dari istiqra' nakis ini hanya secara umum sahaja. Kerana bukan semua masalah itu diteliti peringkat satu peringkat. Maknanya istiqra' nakis ini kita kaji sebahagian saja, tak keluar semua. Maknanya tak hukum apa? Tak keluar sebagaimana kesimpulan yang sama dengan istiqra' tam tadi. Kerana bukan semua masalah itu diteliti di satu peringkat ke satu peringkat. Separuh-separuh saja. Kalau istiqra' tam tadi dia kaji semua. Maka kekuatan hukum yang dihasilkan juga bersifat sakaan saja, zanni, bukan bersifat qat'i. Melainkan lebak akidah lah. Lebak akidah, pendalilan akidah tu. Dia tak boleh zan, tak silap lah. Kalau Ustaz Angku Ibrahim cerita lah dulu. Ada dalam subjek apa, tak ingat ilmu kalam ke. Dia cerita untuk pendalilan mantik dia tak boleh melalui zan. Kalau untuk akidah dia perlu melalui yakin. Ada lagi perbahasan dah. Tu ulama-ulama mutakallimin lah. Mutakallimin mutaakhirin ada ni dulu. Gitu. Wallah alam takatulah untuk perbahasan untuk dia punya definisi ni. Melainkan kalau zan pekoh boleh lah. Kalau bab usul contoh akidah dia kena pendalilan yang yakin, tak boleh dengan zon, waham, syak sebagaimana itulah dalam bab akidah. Baik, ini peringkat-peringkat dia lah. Contoh mana peringkat-peringkat istiqra', mana yang pertama tajribah wal mulahadhah. Dan ini merupakan salah satu peringkat melalui proses uji kaji mengikut adat yang berlaku menggunakan bahan yang lain. Tajribah, kalau kita orang tua kap enggak panggil tajribah ni buah bak lah. Kalau bahasa Melayu, bahasa bukunya uji kaji lah. Buat proses tu, ambil bahan tu, bahan ni. Maknanya nak tengok apa benda kajian bagaimana eksperimen orang saintis apa semua buat. Tak lain tak bukan juga ulama kita pun buat benda tu untuk apa? Untuk memudahkan buat apa? Menghasilkan hukum ni dan natijah ni apa mukadimahnya gini semua dalam kaedah perilmuan mantik ni. Wal mulahazah, dan mulahazah pula adalah pemerhatian ni buat secara umum. Maknanya pemerhatian kita lah. Contoh apa? Hujan, yang mana pemerhatian kita ni tak boleh kalau tajribah tu kita ada bahan-bahan proses semua. Kalau tajribah ni kita tengok bagaimana berlaku perubahan alam ni apa, alam ni berubah-ubah dan setiap yang berubah itu adalah baru. Kullu mutaghayyirun al-alamu mutaghayyirun kullu mutaghayyirun hadisun. Maknanya setiap yang baru itu adalah setiap baru alam tu adalah baru. Itu adalah mukadimah dalam bab mantik lah. Dan ada natijah-natijah. Bila ada mukadimah perlu ada natijahnya lah. Itu mulahazah pemerhatian yang dibuat. Allah alam sekata. Dan yang keduanya kaedahnya pembahagian peringkat yang seterusnya adalah urudul ilmiah. Satu kaedah adalah peringkat yang wujud dalam istiqra' itu membuat hipotesis atau kesimpulan. Ni kena ada lah. Tak mana-mana kita pun buat juga benda-benda apa yang berlaku. Kalau saintis apa semua ada kesimpulan dia. Ada yang dibuat tahqiq furudul ilmiah. Ada yang dibuat perlu ada hipotesis kesimpulan akhir untuk kita tahu apa hasil daripada kita bincang tu. Yang ketiga tahqiqul furud. Ni tahqiq untuk kita kuatkan lagi. Untuk peringkat yang mana kita nak membuktikan satu hipotesis kita tu diterima ataupun tidak. Untuk menguatkan lagi apa yang terhasil daripada kaedah-kaedah digunakan tu atau pendalilan. Khususnya kita akan bincang ni adalah istiqra' lah. Perkataan istiqra' dengan mantik hadis, perkembangan mantik ini menunjukkan perkembangan ilmu Islam yang mana dikategorikan sebagai ilmu alat yang rata-rata ulama Islam akan menguasainya. Tak boleh nafi lah benda-benda. Tak boleh nafi bahawa ulama-ulama kita yang mujtahid, yang pakar muktabar, semuanya alim dalam ilmu alat ni. Jangan kita menjadi sebahagian golongan duk kata kita ni duk kata pejuang agama Quran Sunnah, tapi dalam keilmuan kaedah mantik ni pun kita tak belajar yang menguasai. Jadi kita jangan lebih daripada ulama lah.
Tak, maknanya kena belajar semua kalau nak jadi ulama tu. Tak, walaupun dia fardu kifayah, tapi tak, untuk penuntut ilmu dia jadi perlulah, wajib belajar lah untuk memahami nas Al-Quran tu. Tak, perlunya ada kepakaran ataupun bidang-bidang yang mahir. Contohnya nahwu, sorah, tak, makulat, badik, bayan, istiarah, semua tu. Jadi tak, jangan kita lebih pada ulama-ulama yang lebih mahir, lebih belajar banyak. Tak, antaranya inilah mantik, ilmu mantik lah. Tak, setengah, jangan setengah pula kata yang kata ilmu mantik ni haram, sedangkan mantik kalau ataupun ni tak, dia kata mantik ni yang bercampur falsafah lah, falsafah yang haram, barulah kita tak boleh nak belajar. Tak, falsafah yang makhlutat, bercampur bil kufriyat, dengan benda-benda kufur, barulah kita tak boleh nak belajar. Sedangkan ilmu mantik untuk kita betulkan akal, betulkan apa kita punya ideologi apa semua. Tak lain tak bukan kena ada ilmu mantik ni lah, yang membantu. Jadi salah satunya istiqra' yang tersebut, yang mana telah mewujudkan satu kaedah yang memberi banyak kemudahan kepada umat Islam, khususnya pada ulama lah. Ulama yang reti dalam bab syariah, bab fiqh ni, tak lagi dia kena ada juga kaedah-kaedah yang wujud dalam ilmu mantik ni. Salah satunya istiqra' ni, pendalilan yang diguna. Jadi kita kena tahu bahawa nas-nas Al-Quran dan hadis ni ada yang dipanggil tashbihat, ayat mutasyabihat, yang kesamaran. Kita tak nampak, tak jelas. Sedangkan di sana ada ayat muhkam. Jadi ayat-ayat yang tak jelas, ayat yang mutasyabih apa semua, tak lain tak bukan kena pada ilmu mantik. Perlu melalui pada ilmu mantik, ataupun tak perlu ditakwilnya apa semua tu. Lama-lama kalau bab akidah kat khalaf dan salaf. Khalaf bagaimana dia takwil dia. Tak, maknanya tak ada nas-nas Al-Quran ataupun hadis yang tak boleh kita ambil secara zahir. Tak, az-zahir laisa bil murad, tak boleh nak ambil secara zahir, pegang zahir gitu. Nak tak nak kita kena melalui ulama. Ulama itulah yang tolong. Ulama yang mujahadah, yang belajar tinggi. Tak, yang kupu tu buat kitab ni apa semua. Jadi kita hanya ikut. Tak, dalil bagi orang awam tu adalah ulama tu dah. Kita orang awam senyap. Tak, di bawah dagu ulama, melainkan mereka ulama-ulama ada perbahasan mereka sendirilah. Tu orang tinggi lah, dak orang mujahadah tinggi, wali-wali Allah belaka. Jadi gitu. Jadi nak tak nak, dak adanya, bila adanya ayat apa, ayat-ayat yang tasbihat, ayat yang kita tak jelas dari segi hukum, tak jelas. Jadi situlah adanya ijtihad ulama, dan ijtihad ulama itulah dak melalui proses dengan mantiknya, dengan istiqra'nya apa semua, dak hukum, dak intifak lah, macam-macam intifak dalil, wal intifak madlul lah, apa semua tu ada kaedah-kaedah dia sendiri. Allah lah hantar buat saya pun tak kerti juga tapi belajar-belajar daripada Dr. Razali kita, kelas-kelas. Dan kita ikut asatizah kita. Jadi sebagaimana kata ulama, dak Quran hadis itu maksum. Dak, kefahaman kita tu tidak maksum. Nak tak nak, kalau kita faham itu tak perlu satu lapis. Kena melalui lapis lagi, kena tanya tu, kena bertanya ulama-ulama, fas'alu ahli zikr. Tak, maknanya kena tanya, tak perlu kita. Tak, ulama lebih mahir, terutamanya dalam bab mantik ni. Tak, perkaitannya banyak dalam kehidupan kita seharian. Apa hukum-hukum yang ada tu adalah hasil daripada ulama lah. Ulama bincang. Bukan senang daripada nak baca hadis dan nak keluar satu-satu hukum tu susah. Jadi itu adalah kerja ulama. Ulama Allah bagi kelebihan pada mereka. Jadi itulah, dak sekadar perkongsian lah daripada saya, Allah alam, untuk pakai yang mana sikit-sikit banyak tahu untuk berkongsi. Ada apa-apa salah, insya-Allah Dr. Razali Musa hafizahullah, doktor kita, Satizah, boleh tegur ataupun mana-mana boleh baikilah. Ada kesilapan mana-mana daripada saya tentang apa ni, perbahasan ataupun perbincangan memantik ni. Jadi setakat itu saja. Maaf salah silap, Allah alam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.